di mana nanti akan kita bawakan satu wawancara itu mengenai dengan menapis sinjang dan juga menambah dastar. Dan alhamdulillah hari ini kita bawakan tetamu undangan kita yang telah pun berada di sebelah saya, iaitu Yang Mulia Dayang Nur Sarlina binti Sakawi. Assalamualaikum. Salam. Ya, alhamdulillah. Apa khabar puan? Alhamdulillah sihat. Alhamdulillah sihat ya. Jadi alhamdulillah Auda, warisan budaya bangsa perlu dipelihara, dipertahankan dan juga dikembangkan agar tidak pupus di telan zaman. Dan alhamdulillah di negara Brunei Darussalam, keunikan pemakaian dastar dan juga sinjang telah diwarisi sejak zaman berzaman, di mana ia didapati daripada sini tambatan dastar dan tapihan pada pemakaian sinjang. Jadi itu yang akan kita tanyakan nanti kepada Puan Nur Sarlina mengenai dengan menapis sinjang dan juga menambah dastar ini. Jadi Puan, sebagai mukadimah, mungkin boleh berkongsi kepada penonton kita mengenai dengan tajuk kita pada pagi ini. Okey. Alhamdulillah, bengkel ini adalah julung kalinya saya anjurkan. Ianya adalah bengkel menapis sinjang dan mendapat dastar. Ianya kerana setengah masyarakat Brunei ini, orang terutama belia cuma arif dengan tapihan sinjang biasa saja. Yang asas saja. Yang asas saja. InsyaAllah dengan adanya bengkel ini nanti sekarang macam dapat orang ramai akan dapat lebih tahu lagi sedikit macam mana cara memasang, pemilihan corak yang betul untuk orang sesuai dengan acara-acara yang kita ni kan hadirilah macam tu. Jadi dipahamkan nanti akan ada bengkel ni diadakan di penghujung bulan Ogos ini. Okay? Ada. Jadi apa mungkin boleh dikongsikan kepada penonton kita bila, di mana dan jam ianya akan diadakan? Bengkel ini insya-Allah akan diadakan pada 30 hari bulan Ogos 2020 hari Ahad, bertempat di Studio Tarian Pusat Belia Bandar Seri Begawan, jam 1:30 petang hingga 5 petang. Jadi ianya nanti akan diadakan pada 30 Ogos 2020 iaitu hari Ahad, jam 1:30 petang hingga 5 petang di Studio Tarian Pusat Belia Bandar Seri Begawan. Jadi Puan, untuk menghadiri bengkel ini adakah perlu ditempah ataupun walk-in sahaja? Siapa-siapa yang ingin menyertai bengkel ini bolehlah menghubungi kami di talian yang tertera itulah 725-9292 ataupun 8603-032. Sana sekarang kami akan memberi keterangan lanjut macam mana cara-cara untuk menyertai bengkel ini. Ya, sudah itu dia mengenai dengan bengkel menapis sinjang dan juga menambah dastar. Jadi Puan, bengkel ini, siapakah sasaran bengkel ini sebetulnya? Adakah untuk belia ataupun untuk beliau-beliau mungkin? Macam mana? Sasaran untuk bengkel ini terbuka kepada semua masyarakat Brunei, terutamanya belia tempatan kita inilah. Lepas tu lepasan penuntut. Ini kan keluar result lepas sudah kan O level, A level apa tu. So while waiting untuk dadakan dibuat, boleh join this bengkel. And then sasaran kami yang kedua warga emas. Warga emas. Dan ketiga orang ramai. Orang ramai. Alhamdulillah. Jadi pastinya dengan mengikuti bengkel ini akan sedikit sebanyak memberi manfaat kepada kita untuk mengembangkan lagi ataupun mengetahui mengenai dengan jenis dan juga bentuk mengenai dengan menapis sinjang dan juga menambah dastar ini. Jadi Puan, saya percaya setiap bengkel-bengkel yang diadakan pastinya ada tujuan dan juga objektifnya tersendiri. Jadi kalau bengkel ini, mengapa ia diadakan? Okey, bengkel ini diadakan adalah kerana itulah tujuannya tadi macam saya sebutkan awal masa mukadimah tu kan, macam belia-belia kita ni tahu menapis sinjang yang asas saja. So dengan adanya bengkel ini sekarang diorang kan tahu lebih serba sedikit cara-cara memasang dan corak nyorang khazanah Brunei itu. So macam nyorang ada kadangnya ini tapihan Brunei ni tapi sebenarnya bukan. Asalnya dari arah lain lah, cuma tu orang negara jiran apa macam itulah. So insyaallah ini orang serba sedikit dieksposkan lagi corak-corak Brunei. Akan didedahkan lagi mengenai dengan corak-corak Brunei. Jadi Puan, ianya akan diadakan selama satu hari, iaitu bermula jam 1.30 pagi petang hingga 5 petang.
Jadi siapakah nanti yang akan menjadi tenaga pengajar? Okey, tenaga pengajarnya sekarang bengkel ini adalah Awang Haji Muhammad Ubaidah bin Haji Awang Damit. Beliau adalah seorang juruhias pengantin. Juruhias pengantin, pemuzik, penyair dan juga berpengalaman dalam bidang tapihan sinjang dan menambah dastaran ni lebih kurang 8 tahun. Ianya juga macam ni salah satu sumber dijadikannya sumber pencarian sampingan beliau menambah dastarannya. Ya. Jadi nanti apabila sudah mengikuti bengkel menapis sinjang dan juga menambah dastar ini, pastinya tenaga pengajarnya ialah Yang Mulia Tuan Haji Muhammad Ubaidah bin Haji Awang Damit ya. Dan nanti sebetulnya kita ada satu segmen nanti akan kita ikuti, iaitu demo nanti bersama dengan rakan tugas kita Walimul ya, di mana nanti akan kita bawakan nanti selepas kita mengikuti wawancara ini. Jadi Puan, mengenai dengan menapih sinjang dan juga menambah dastar ini, apakah antara jenis tapihan dan juga dambatan dastar yang akan diajar nanti? Maksud saya kepada peserta-peserta yang akan mengikuti bengkel ini. Okey. So masa bengkel itu nanti ada 3 jenis tapihan sinjang kan diajar, 3 jenis, iaitu tapihan teruna, tapihan penguyut, tapihan putung pancong. Manakala menambah dastar ada 3 jua, dastar teruna, dastar kiap terurai, dastar sapu-sapu aing. Jadi dia tahu kan tu. Ya, macam kus apa tu sebenarnya. Tapi dapat nanti akan kita saksikan nanti ya. Antara jenis-jenis tapihan dan juga dapatan dastar yang akan diajar nanti ya semasa bengkel yang akan diadakan pada 30 Ogos ini. Jadi Puan, pastinya ini akan diadakan selama 1 hari, lebih kurang dalam mungkin dalam 3 jam lebih, 4 jam lebih. Jadi mungkin boleh berkongsi kepada penonton kita apakah yang bakal diperolehi khususnya kepada peserta-peserta yang mengikuti bengkel tersebut. Okey. Bengkel ini peserta tu akan ada 3 kategori. 3 kategori. 3 kategori yang akan boleh menyertai bengkel ini. Satu, penuntut sekolah ataupun lepasan. Diorang dari bengkel ini akan mendapat sijil. Dan sementara tu yang warga emas dan orang ramai, selepas bengkel ini diorang akan membawa balik kain sinjang dan dastar yang diorang tapih di masa bengkel itu, sijil, dan juga ada sesi soal jawab lah masa tu nanti. So mana-mana apa yang diorang ada kemuskilan tentang corak-corak Brunei apa tu boleh ditanyakan saja masa bengkel itu. Iya. Jadi pun mengenai dengan perkakasan, contohnya dengan kain dan juga maksud saya sinjang dan juga dastar, adakah peralatan tersebut dibawa oleh peserta sendiri ataupun telah pun disediakan nanti? Okey, bagi kategori penuntut, kami ada menyediakan kain untuk dipinjamkan saja untuk penuntut-penuntut. Sementara warga emas sama orang ramai kami sediakan. So kain yang kami sediakan itu dorang boleh bawa balik. Terus dibagilah tu Terus dibagi. Dorang pun boleh membawa sinjang dorang sendiri kalau dorang maulah. Ya. Jadi Puan, sebelum kita ni mengakhiri, mungkin selain mengadakan bengkel ini, apa lagi yang telah pun dibuat oleh pihak pengurus? Okey, alhamdulillah selain daripada bengkel tapihan ini, saya juga pernah menganjurkan bengkel-bengkel asas jahitan. Selain itu ada perkhidmatan mengajar asas jahitan baju, asas jahitan manik secara private dan berkumpulan. Wah, seronok sebetulnya kalau kita mempunyai bakat ataupun kemahirannya. Macam kita ni boleh dia perlu mengantar kain-kain dari kedai sendiri saya menjahit. Alhamdulillah, itu merupakan bakat sebetulnya yang tidak semua orang miliki. Jadi Puan, sekiranya ada penonton kita yang menyaksikan ketika ini berminat untuk mengikuti bengkel ini, siapa yang akan dihubungi untuk mereka yang berhasrat untuk mengikuti bengkel ini? Boleh yang akan ikut menyertai itu, boleh menghubungi saya jua 7259292 8603 032.
So sana sekarang macam melalui talian ataupun WhatsApp tu boleh kami bagi keterangan lanjut macam mana cara menyertainya. Okey. Bila tarikh tutupnya Puan? Adakah masa lagi dibukakan dan bagaimana dengan sambutan setakat ini? Okey, tarikh tutup bengkel ini insya-Allah pada 26 hari bulan. 26 hari bulan. Insya-Allah esok. Besok. Esok atau and then alhamdulillah penyertaan menggalakkanlah masa menggalakkan. ini. Setakat ini berapa sudah jumlahnya? Masa ini alhamdulillah ada 5 orang. Paksa je kami limit je lah pasal memandangkan kawasan atau tempat kami mengadakan tu cuma berlimit saja. Terhad saja. So alhamdulillah ada dalam 5 orang lah selama masa ini sudah menyertai. Ya. Jadi Puan, sebelum kita beralih bersama dengan rakan tugas kita untuk kali akhirnya, apakah harapan dan juga saranan Puan mengenai dengan bengkel menapis sinjan dan juga menambat dastar ini? Okey, harapan kami daripada pihak penganjur dan juga tenaga pengajar, dengan adanya aktiviti sihat macam ini sekarang bengkel dan kelas-kelas ini, kami berharap masyarakat di luar sana dapat menerokai lagi seni tapihan dan menambat dastar corak Brunei ini dengan ahli-ahli yang lebih pakar lagi. Dan tahu asal-usul corak-corak tersebut. Dengan adanya ilmu ini serba sedikit dapat juga diwarisi dan sampaikan ke generasi seterusnya, dan menjadi usahawan yang berjaya dengan izinnya jualah. Ya, insya-Allah itu kita diharapkan bersama, dan mudah-mudahan bengkel yang akan diadakan nanti ini pada 30 Ogos 2020 itu hari Jumaat ini akan sedikit sebanyak hari Ahad ya, sedikit sebanyak akan mendedahkan lagi para peserta kepada jenis dan juga bentuk tapihan sinjang serta pengguna serta menggunakan sinjang itu dengan betul ya. Baik, selepas ini kita akan bersama dengan rakan tugas Wali Mall untuk menyaksikan demo pemakaian menapis sinjang dan juga menambat dastar. Jadi kita akan kembali bersama dengan rakan tugas kita selepas ini. Ada kita membawa beg guna semula, masa ni setiap hari sudah tunda memakai beg plastik, bisa jatuh. Pasalnya, cuba kita bayangkan, setiap hari banyak orang menggunakan beg plastik, apalagi setahun. Kalau seumur hidup, beg plastik ini benar berguna, ringan, tahan dan murah lagi. Tetapi, apa keburukan? Pencemaran plastik adalah isu sejagat. Ianya mengambil masa lebih 1000 tahun untuk reput. Kebanyakannya menjadi sampah yang dibuang di merata tempat. Dalam proses pereputan, bahan plastik mengeluarkan kimia berbahaya, termasuk bahan pencemar dipanggil mikroplastik yang memberi kesan negatif terhadap ekosistem kita. Beg plastik boleh mengakibatkan longkang tersumbat dan menyebabkan kejadian banjir kilat, selain boleh memasuki sistem perairan, terutama sungai dan lautan kita. Ini boleh mencemarkan lautan dan menjejaskan hidupan yang ada di dalamnya yang akhirnya boleh memudaratkan kita semua. Pencemaran lautan dan persekitaran alam menyebabkan dunia kita ini indah sehat. Jadinya, apa yang perlu kita ni buat? Gunakanlah beg guna semula atau reusable bag kerana ianya tahan lama, lagi kuat dan yang paling penting dapat dipakai balik-balik. Bagi mencapai hasil kerajaan ke arah setiap hari tanpa beg plastik, biasakanlah membawa beg guna semula kita ni itu ke mana-mana saja, termasuk kedai runcit, restoran dan gerai-gerai. Ingat, satu tindakan yang kecil dapat membawa impak yang besar kalau kita ni semua membuatnya bersama-sama. It takes a nation to end plastic pollution.
Baik, kembali bersama kami di Rampai Pagi. Terima kasih kita ucapkan buat rakan setugas Intan ya dengan temu bual mengenai dengan bengkel dastar ya dan juga menambat dastar ya dan juga menapis sinjang. Dan alhamdulillah pada pagi ini saya berkesempatan bersama dengan Yang Mulia iaitu Tuan Awang Haji Muhammad Ubaidah bin Haji Awang Damit adalah mentor ya yang nanti akan mengajar ya pembengkel maksud saya di dalam bengkel yang akan diadakan ini ya. Jadi assalamualaikum Tuan Haji Ubai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar pagi ini, sihat ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Tuan adalah mentor yang akan mengajarkan nanti cara-cara untuk menambat dastar dan juga menapis sinjang, betul? InsyaAllah. InsyaAllah ya. Baik, sebelum kita bersama untuk menunjuk cara bagaimana cara kita ni untuk menapis sinjang dan juga menambat dastar, kita ni ingin mengetahui sedikitlah ya mengenai dengan profil Tuan Haji Ubai ya berkenaan dengan pengalaman beliau. Sebenarnya mula berkecimpung di dalam menambat dastar dan juga menapis sinjang ni bila? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Sebenarnya saya mengikut sebenarnya dari mula ni minat saja. Dari macamnya minat orang mengusaha itu kali dicuba mengusaha orang arah diberadik dulu. Lurus. Dapat satu arah, dapat satu diberadik baru sepupu-sepupu. Kali dapat satu habis sepupu-sepupu bawa terang kawan-kawan. Kali kawan-kawan lagi Jadi cepat tidak. Sudah daripada dorang ni timbul minat untuk menambat dastaran ni dan juga menjadi seorang penambat dastar dan juga menapis sinjang. Ya, mula-mula itu macam dari kawan adik-beradiknya dulunya kawan anakku kan kawinnya. Kali macam setiap kali di Lagau sekali sudah kena bagian itu macam jago boleh buat boleh jadikan bisnes belakangan. Kali ya kan dibuat tapi kalau dibuat pun mesti ada ilmu, mesti juga ilmu kan. So mana-mana bengkel dia di kebudayaan diikuti. Macam pernah sekali ada perlawanan di tahun 2012 di Kementerian Kebudayaan. Alhamdulillah mengikuti bengkel itu. Kali kena crossbow berlawan, alhamdulillah dapat peserta pertama. Baik, alhamdulillah ya. Jadi bukan senang-senang sebenarnya ya untuk menapis sinjang dan juga menambat dastar ini. Banyak yang perlu dipelajari ya. Kursus banyak juga dihadiri. Kalau boleh berkongsi bersama dengan penonton-penonton kita. Banyak ada je banyak je mengikut dari banyak je bertanya sama orang tua. Banyak bertanya sama orang yang sini ya. Banyak je bertanyakan orang kalau tadi dia bertanya sasat jalan kan. Lurus. Jadi orang-orang tua-tua kita ini yang paling banyak memberikan input lah kepada Tuan Haji Ubai sendiri ya. Bagaimana cara untuk kita ni menambat dastar ya dan juga menapis sinjang ni. Jadi yang ada di hadapan kita pada pagi ini adalah di antara dastar yang telah pun siap ditambat ya. Jadi mungkin Tuan Haji Ubai boleh menerangkan kepada kita ni apa sahaja yang ada di atas meja ini. Daskar ni ya ada kalau mungkin bermula dari ini. Okey. Kalau ini namanya daskar teruna. Ya. Kalau mengikut dari Awang Sarudin pegawai kebudayaannya katanya sama daskar ini ada tiga jenis tiga jenis pattern daskar ini. Satu ada yang jenis berlubang, yang batap cuman ni. Baik, yang ada di tangan Tuan Haji Ubai adalah dastar jenis beratap. Kenapa dipanggil beratap? Ya, jenis beratap ini di dalamnya di atasnya bukannya jenis ya ada yang jenis beratap, ada jenis separuh atap, sama ada yang jenis berlubang. Yang berlubang ini macam saya pakai ini separuh atap ini. Ini contoh Ini contoh separuh atap. Ini yang 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 berlubang. Baik, ya, ini adalah jenis yang beratap. Ya, yang ada di tangan kiri saya ini yang jenis berlubang, tembus ya. Dan ini yang ada di tangan Tuan Haji Ubai adalah yang separuh beratap. Separuh atap panggil. Baik, kegunaan mengapa ia perlu beratap? Kalau zaman Kesultanan Melayu dulu, kalau yang jenis kalau yang jenis kalau dulu
untuk orang-orang biasa-biasa saja macam rakyat biasa nah. Kan dulu kalau di luar panas kan tu. Lurus. So ini ditutup lah. Macam kita ni pakai cap bah. Adik. Maksudnya sama lah macam kita ni pakai songkok tu ah. Sama je pakai songkok nah. Jadi saya jangan tu nah. Baik. Tapi anik kalau kena panggil di Brunei Laskar Kuyak. Laskar Kuyak ni, tapi ini bukan Laskar Kuyak ni dikreatifkan sudah. Kalau yang sport atap ni, nah, ya maksudnya itu sport atap betul ni nah. Di sini ni, separuhnya tu nah. Kan ni kena panggil tajak anggulan. Tajak ambulan. Tajak anggulan. Anggulan. Yang ini nah. Baik, separuh tajak atap. anggulan. Separuh sahaja ditutup. Separuh kegunaannya ni? Kegunaannya kurang pasti juga, tapi kalau macam berangin sedikit berlimbu je macam tu kali. Kira macam tu dia juga. Kalau macam ni berangin luan-luan macam kalau kita ni duduk di ruangan tamu kah, di manakah, kipas. Jadi kepala tu macam indah tiba paluh apa itu inilah. Ya macam barangkali dulu tu hari kalanya betul kalanya berangin, angin itu kemana gitu. Barangkali lah. Kurang lebih lah ya. Wow, luar biasa sekali. Ini adalah dastar teruna. Baik. Ada lagi yang kita lihat di sini. Tadi ini dikongsikan dastar kiap terhurai namanya. Kiap terhurai. Mengapa ia dipanggil kiap terhurai? Ada yang memanggil kiap terhurai, ada yang memanggil kiap terbuka. Ya, umpamanya macam kiap. Kiap itu dibuka. Wah, begitu ya. Nampak pattern itu macam kiap terbuka. Yes, wah, nampak bentuk kiap di sana ya. Inilah yang dipanggil sebagai dastar kiap terurai. InsyaAllah akan diajarkan juga ya. InsyaAllah. InsyaAllah. Baik, sekarang kita ingin demonstrasi bagaimana cara untuk menapih sinjang. Betul ya? Okay, betul. Baik. Sinjang yang ingin kita tapih hari ini apa? Sinjang kena ditapih insyaAllah dalam sinjang. Ia sinjang lapas. Kena panggil sinjang potong pancong. Sinjang potong? Potong pancong. Okey, potong pancong. Baik. Potong pancong ini jenisnya kain nano, sinjang yang tidak berlubang. Ada tidak berjahit. Sinjang yang boleh lepas. Ya pakai sinjang tidak berjahit Boleh. Oh. Biasa yang kita dapatkan di kedai-kedai macam pasang terus tapih saja. Baik. Okey. Macam mana ni? Macam mana? Ya, secara ringkasnya sahaja. Secara ringkasnya. Okey. Yang diperlukan adalah sinjang itu sendiri. Sinjang. Cuma menarik di sini. Ini. Kita cuma melipat saja kemarin. Ini. Ya. Kalau sinjang macam ni kira kalau dulunya pengaruh dari raja-raja Jawa. Nah. Jadi macam ni. Wah, sudah nampak hasilnya ya. Luar biasa sekali. Apa namanya tadi jenis tapihan ini? Potong pancong. Potong pancong. Kemudian kita pakaikan tali pinggang. Kemudian sama dani dimasukkan. Tapi kalau mau makan sinjang macam ni, bukan jenis baju yang kalau pakai baju cara Melayu selalunya kan. Memakai sinjang, ya ada dua cara. Yang satu yang bersarung, satu sinjang lapas. Kalau sinjang lapas ini, size-nya memakai selalunya saya memakai baju terkeluar. Baju terkeluar, baik. Macam contohnya sini. Cuba belah sini lagi. Baik, alhamdulillah. Inilah hasilnya. Mungkin boleh mengenakan dastar. Wow. Okey. Lurus kalau ya? macam ni salah. Macam ni. Memakai. Yang ini lipatan sini, bukan di sini. Baik. Tidak.
Ini orang kurang manis namanya. Baik, alhamdulillah. Inilah hasilnya ya yang dapat kita tontonkan kepada para penonton kita. Salah satu hasil kerja tangan Tuan Haji Ubay menapih Sinjang. Baik, terima kasih Tuan Haji Ubay ya. Insya-Allah benar-benar mendapat sambutan yang sangat menggalakkan daripada orang-orang kita ni ya untuk bengkel yang akan diadakan ini nanti ya.